Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini saya akan sambung perbincangan Al-Mujibut Tasi', iaitu prinsip keselamatan yang ke-9. Ini kira-kiranya yang kedua akhir lah. Sambungan pada muka surat 87. Cuba tengok ni. Jadi prinsip keselamatan yang ke-9. Jadi perkara yang ke-9 ini sebagai ulangan, iaitu ingat kepada hari hisab dan ingat kepada hari ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Ini adalah salah satu sebab yang boleh menyebabkan seseorang itu berubah hidup dia menjadi baik. Menjadi baik dalam konteks agama. Jadi semakin banyak ingat kepada hari perhitungan, hari hisab, dan juga hari ketika kita berdiri di hadapan Allah di hari akhirat, maka sebanyak itulah juga seseorang itu akan bertambah kebaikan. Itu yang dimaksudkan dalam tajuk yang ke-9. Sebagai sambungan, cuba tengok muka surat 87 itu, teks Arab itu. Faman alima annahu sayaqifu baina yadayillahi subhanahu wa ta'ala wa anna Allah azza wa jal sa'iluhu an a'malih fayanbaghi lahu al-isti'dadu lidhalika al-yawm wa liyu'idda lil mas'alati jawaban wal yahris an yakuna al-jawab sawaban. Ni kita ambil dah sebenarnya, cuma saya ulang balik. Oleh kerana itu, sesiapa yang sedar bahawa suatu hari nanti dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepadanya berkenaan dengan amal-amal perbuatannya semasa dia hidup di dunia. Maka sepatutnya dia bersiap sedia untuk menghadapi hari itu, dan dia hendaklah menyediakan jawapan kepada persoalan yang akan ditanya. Oleh kerana itu, hendaklah ia bersungguh-sungguh supaya jawapan itu benar, jawapan itu betul. Dalam perenggan ini sebenarnya bahasa yang digunakan ini secara kias, secara majaz lah. Berdasarkan banyak hadis, sebenarnya yang menjawab persoalan itu bukan mulut kita sebenarnya. Yang menjawab setiap persoalan yang ditanya di mahkamah Allah pada hari perhitungan itu, yang jawab itu adalah tubuh kita. Lidah tidak dibenarkan bercakap pada hari itu. Jadi kita boleh agak soalan berdasar pada hari, kita boleh agak soalan yang ditanya. Boleh ngapa awal-awal. Kalau nak kira mulut yang jawab, ana asal lepas mungkin. Tapi masalahnya bukan mulut yang jawab, tetapi amal-amal kita yang jawab. Jadi mulut pada hari itu kira-kiranya Allah SWT tutup, sebab dia sudah bercakap lama di dunia. Jadi maknanya yang bercakap pada hari itu adalah iman kita. Iman itu maksudnya amal-amal kebaikan yang kita buat itu. An Ibrahim ibn Bashar rahimahullah qala sami'tu Ibrahim ibn Adham rahimahullah yaqul udhkur ma anta sa'irun ilaih haqqa dhikrih wa tafakkar fima madha min umrik hal tathiqu bihi wa tarjun najata min azab rabbik. Dan diriwayatkan daripada Ibrahim bin Bashar rahimahullah, beliau telah berkata,
Saya telah mendengar Ibrahim bin Adham rahimahullah berkata. Ini kata-kata salah seorang tokoh dalam bidang sufi lah. Dia kata, ingatlah. Ma anta sa'irun ilai haqqa dzikri. Ingatlah kepada suatu masa yang kamu pasti akan pergi kepadanya. Ingat betul-betul. Kemana destinasi kamu? Itu mana sa'irun ilai. Kita sekarang ini sedang berada di masjid, mendengar kuliah, berkuliah. Setengah orang itu sudah terlibat dengan urusan jual beli. Mana segala aktiviti yang manusia yang sedang berlaku sekarang ini, pada hakikatnya dia tu sairun ilah. Dia sedang bergerak menuju pada satu tempat yang kita sebut sebagai mahsyar. Kalau kita nampak zahir ni, masing-masing dia buat kerja lah. Setengah tu duduk jahit masa ni pun dah tak kira lah. Duduk makan, duduk bekerja setengah tu, kerja shift tu. Setengah tu bawa Grab, kita kata. Semua kita tengok kerja-kerja yang mana sebab yang pelbagai, tak sebenar hakikatnya. Dia kena ingat. Kita bawa kenderaan, kita sedang bekerja, apa saja kerja, kita sedang dengar kuliah, kita sedang buat apa saja, kena ingat. Kita sedang menuju ke hari akhirat. Hak tu kena haqqa zikri, kena ingat sengati. Kena ingat betul-betul, jangan main-main. Ataupun setengah ulama mengatakan sairun ma anta sairun ila, itu maknanya tempat kembali kita untuk menerima keputusan akhir hidup kita. Wa tafakkar fima madha, dan hendaklah seseorang sentiasa berfikir fima madha min umrik, tentang apa yang dia telah lakukan dalam hidup dia. Umur tu mana hidup. Dia kena fikir. Jangan kita biarkan begitu saja perbuatan kita dalam kehidupan kita, biar tak, kita tidak semak. Fikir di sini makna buat semakkan, buat muhasabah. Hak tu wajib setiap hari. Sebab itulah Imam Ghazali rahimahullah, ni antara pandangan Imam Ghazali yang sangat mudah difaham dan sangat berguna untuk kehidupan kita. Imam Ghazali kata sebelum tidur tu kena fikir. Dalam sehari yang kita buat, daripada kita bangun tidur pada waktu pagi, kita bekerja nak tidur pula malam ni, kita kena fikir apa dia yang kita buat. Lepas tu kalau ada hak tak betul, kena nekat, kena ada azam. Esok kita nak betul. Jangan tangguh sampai 2 hari. Itu jadi ada tunggakan. Setiap hari. Kalau banyak kalau kita tidak buat begitu berhari-hari, maknanya sudah tertangguh sampai berhari-hari, dia bahaya untuk kesihatan akhirat kita. Untuk kehidupan akhirat bahaya. Memang ni anak nampak kesan dia. Penting sangat kita ingat. Mana sebelum tidur tu ingat. Ingat ke apa dia yang takut ada kita buat silap. Apa tujuan ingat pada perbuatan tu? Kerana itulah bermula muhasabah. Itulah bermula semakkan dalam hidup kita. Setiap hari. Mana kalau 2 hari kita tak buat 3, mana sudah berlaku tunggakan. Sebenarnya perkara itu tidak payah. Cuma bila kita nak membiasakan sesuatu yang tidak biasa, dia jadi payah. Benda itu tidak payah hakikatnya. Dan syaitan sebenarnya dia tak silap tu. Dia akan cuba ganggu kita supaya kita jangan ingat kepada perbuatan yang telah kita buat. Sebab kalau kita ingat, dia akan mengganggu kerja syaitan. Tu. Baik. Hal tathiqu bih, apakah engkau yakin dengan perbuatan yang engkau buat? Yakin memberi keselamatan di hari akhirat. Itu maksudnya. Hal tathiqu bih, apakah engkau percaya dengan kalau orang ngaji bahasa Arab, tathiqu tu maknanya engkau percaya bihi dengannya. Nya tu kembali mana? Kembali pada ma madha min umrik. Dia kembali situlah kalau orang belajar bahasa Arab. Apakah engkau yakin dengannya, dengan ma madha min umrik, dengan perbuatan yang kamu lakukan dalam hidup engkau? Wa tarjun najah, dan apakah engkau boleh mengharapkan kejayaan, terselamat min azabi rabbik, dari azab Tuhan kau. Maknanya hari ni saya mengambil perkiraan pendekatan yang dibuat oleh Imam Ghazali. Maknanya bila kita semak sebelum kita tidur tu, apakah kita yakin perbuatan kita hari ni dia boleh menyelamatkan kita daripada azab Allah. Bayangkan kalau kita boleh buat begitu setiap hari, hadirat, insya-Allah banyak perubahan positif yang boleh berlaku dalam hidup kita. Fa innaka idza kunta kadzalik,
Maka sesungguhnya jika engkau boleh buat begitu, in kunta kadzalik, jikalau engkau boleh buat begitu, mana boleh muhasabah diri. Mana sebelum tidur tu ingat pada apa yang kita buat pada hari ini. Kalau kamu boleh buat begitu, syaghalta qalbak bil ihtimam bi tariqin najah an tariqil lahin al aminina mutmainni. Maka kalau kamu boleh buat begitu, ni ana guna istilah lah mudah. Kalau kamu boleh muhasabah perbuatan yang kamu buat, maka hati engkau akan sibuk memberi perhatian yang serius terhadap jalan-jalan keselamatan di hari akhirat. Sehingga engkau tidak berada di atas jalan al-lahin, orang yang lalai, al-aminin, yang sentiasa rasa selamat, yang sentiasa rasa tenang daripada azab Allah. Bahaya kita rasa kita tak kena azab, tak teringat kepada azab Allah, tak teringat kepada hari-hari yang menggusarkan pada hari akhirat. Itu bahaya. Dia kena ada tu perasaan itu. Jadi seseorang yang sentiasa semok amalan dia setiap hari, maka secara tak langsung hati dia akan sentiasa berfikir untuk buat perkara baik. Hati dia akan sentiasa berfikir bagaimana kita nak pastikan setiap perbuatan kita ni boleh menyelamatkan kita daripada akhirat. Kita tidak berada dalam, orang panggil, lamunan syaitan. Sebab syaitan ni dia menimbulkan perasaan diri kita, jangan ingat pada akhirat. Hidup di dunia ni sekali ya, dia kata. Kita kena happy sepenuh masa. Tu syaitan dia nak gitu. Tu. Jadi maknanya, orang panggil buat muhasabah terhadap amalan ni, dia adalah salah satu jalan untuk kita lawan syaitan. Itu sebenarnya. Mana kita sentiasa tengok, contoh kita salat tadi kan, kita salat maghrib tadi. Sejauh mana kita khusyuk? Sejauh mana kita khusyuk? Kau tak khabar tu email Allahu Akbar. Oh, semaya ni. No. Kalau kelas tu, cara berat benar. Maknanya kena semok. Maknanya lepas Isya lepas ni, nak mai Isya lepas ni, sebelum mai Isya tu kena kata, A'udzubillah banyak kali. Tu makna semok. Orang lain tak tahu semaya kita tu. Tu email kau makmum hok ramai. No, tak tahu. Saya tahu. Saya semaya tu lagu mana kualiti. Ingat kau Allah kau banyak, kau ingat kau siapa. Kita tahu. Selepas ni semaya Isya kena baiki. Itu cara pendekatan yang digunakan oleh Nabi. Sebab kita ni hadirat kena ingatlah, kita ni lemah. Kalau kita tidak ikut pendekatan-pendekatan agama, para nabi, ulama, sahabat ulama, yang hidup mereka sangat bertumpu kepada akhirat ni, rebah kita. Rebah kita. Sebab itulah kita kena ambil pandangan tokoh-tokoh, khususnya nabi, para sahabat. Jadi al-aminin al-mutmainin itu maksud orang yang sentiasa over confident lah. Kalau nak terima dalam bahasa moden, al-aminin over confident. Oh yakin dia sehingga tak ingat. Kadang-kadang lepas maya lega, bahasa lepas hutan dia kata. Dia tak semok dah semaya dia tu setara mana. Jadi maknanya kita kena semok lah. Sebab semaya ni ibadat terbesar. Banding dengan ibadat lain, semaya terbesar. Boleh semok lalu. Sebentar lagi masuk waktu Isya, kita boleh semok lalu. Ngorek sani, betul balik. Cuba bina kualiti salat dalam salat Isya selepas ini. Itu anda ambil pendekatan mudah faham. Baik. Jadi orang-orang yang overconfident, orang yang sentiasa hidup dalam keadaan tak ada rasa takut pada hari akhirat, tenang dengan kehidupan dunia, siapa mereka itu? Alladzina taba'u anfusahum hawaha. Mereka itu adalah orang-orang yang orang yang nafsu dia, diri dia ikut nafsu dia. Itu terjemahan mudah. Orang yang jenis tadi, jenis dia rasa tenang dengan dunia, tak timbul rasa takut pada nak bertemu dengan Allah, tak ada rasa kebimbangan. Orang lagu ni adalah orang yang mana diri dia telah mengikut hawa nafsu. Makna hawa nafsu dia telah memandu dia. Bukan akal yang memandu dia. Itu bahaya tu. Makna dia ni telah ikut nafsu sebenarnya. Fa tu, kalau orang belajar bahasa Arab, fa tu dia panggil akibat. Fa akibat. Jadi seseorang yang tidak ingat pada hari hisab, tidak ingat hari bertemu Allah, maka hati dia tenang dengan dunia, rasa seronok dengan dunia, mereka ni sebenarnya orang-orang yang telah ikut hawa nafsu telah bermaharaja dalam diri dia, fa.
Kesal dia. Fa tu panggil risiko dia. Kalau ngaji bahasa Arab panggil fa tu fa jawab atau yang menunjukkan akibat. Maka kesal dia auqa'atuhum ala tariqi halakatihim. Maka hawa nafsu telah menjatuhkan mereka ala tariqi halakatihim ke dalam jalan kebinasaan. Jadi seseorang yang tak ingat pada hari hisab, tak ingat pada hari ketika bertemu Allah, orang ini orang yang sudah ikut nafsu, dan nafsu dia tu akan menjatuhkan dia ke dalam lembah kebinasaan. Hak binasa semestinya bukan dunia. Hak binasa semestinya neraka saja. Atas dunia ni hadirat, orang baik pun nampak teruk hidup kadang-kadang. Dibunuh. Kadang-kadang dijatuhkan hukum yang bersalah padahal dia tidak bersalah pun. Selepas ni kita akan bincang ada sedikit lah. Sebab hidup di dunia ni dia banyak yang misteri. Sebab tu di sini ana buat juga. Tak apa, kita baca dulu. Kita baca dulu sini, kita habiskan di sini. La jarama sawfa ya'lamun wa sawfa yata'assafun wa sawfa yandamun. Orang lagu ni la jarama, pasti. La jarama tu kita terjemah pasti. Tak dapat tidak syak lagi. Orang yang lalai, yakni orang yang ikut hawa nafsu dalam kehidupan dunia, la jarama sawfa ya'lamun. Tidak syak lagi. Nanti dia akan tahu hakikatnya sebenar. Rugilah kalau menyesal di hari akhirat, itu kerugian. Orang yang menyesal bila bangkit hari akhirat baru dia menyesal, itu kerugian. Bukan keuntungan. Sawfa ya'lamun. Nanti dia akan tahu. Wa sawfa yata'assafun. Dan nanti dia akan menyesal, sedih, kecewa. Wa sawfa yandamun. Dan nanti dia akan kecewa. Seperti mana Allah berfirman dalam surah Asy-Syu'ara, wa saya'lamu alladhina zalamu ayyamu qalbin yanqalibun. Dan nanti orang-orang yang melakukan kezaliman di dunia, mereka akan sedar ayyamu qalbin yanqalibun, di tempat manakah mereka akan kata hidup netan nerak ni kerana kena azab. Tu munqalibu tu duduk berbalik bolak dalam keadaan kena azab. Dia akan tahulah. Kalau nak terjemah mafhum ayat ni, nak orang-orang yang melakukan kezaliman semasa hidup di dunia ni, dia akan tahulah di lembah mana dia akan diseksa. Tu terjemah mafhum. Tu. Lah ni bagi orang yang lalai, orang yang ikut nafsu, semaya pun tak ingat Tuhan lagi. Makna orang lagu ni kalau dia tidak perbaiki kehidupan dia, maka wa saya'lamul ladzina ya'lamu nazalamu wa saya'lamul ladzina ayyamun qalbin yanqalib. Dia akan tahu akhirat. Sebab dalam di hari akhirat ni dia ada dua tempat saja. Kalau tidak syurga neraka. Dia akan tahu syurga ke neraka. Tapi di sini munqalabin yanqalibun ni dia akan hidup mana? Munqalabin ni asalnya gini. Munqalabin ni kalau kita orang panggil duduk netan nerak aku kata. Mana dia akan duduk netan nerak, duduk geliat mana di hari akhirat? Duduk geliat dalam syurga ke? Duduk geliat dalam neraka. Tu terjemah Kelantan. Okey. Itu azab. Azab orang yang lupa. Mana? Dia gini hak ni tidak. Kalau kita tengok dalam tafsir ni hari akhirat. Hari akhirat. Tidak dinafikan kalau dalam hadis ada juga disebut orang yang ketika dalam keadaan dia panggil apa ni nazak lah kita kata. Nabi sebut ya taragha tu dalam hadis sebut orang yang ketika nak cabut nafas tu, masa tu dia berada di alam perpindahan antara musyahadah dengan barzah itu, memang ada disebut bagi orang yang sama ada orang kafir ke ataupun orang Islam yang banyak melakukan maksiat, yang mana iman dia tak mampu nak menenangkan dia masa nak keluar nafas itu, memang dia akan berada dalam keadaan yang sangat takut. Itu ada disebut. Tapi bagi orang Islam je, malaikat pun kata keluarlah hati yang dengan tenang. Tapi bagi hati orang-orang kafir, orang yang mana maksiat lebih besar daripada kebaikan dia buat walaupun dia orang Islam, mana tak ada kata-kata sambutan marhaban itu tidak ada pada dia. Itu memang ada disebut. Sebab itulah setengah ulama menyebutkan azab ni dia ada beberapa tempat.
Kalau kita nak mengambil, kalau kita tidak masukkan alam musyahadah, bagi setengah orang, alam musyahadah adalah ni lah. Sudah ada dah hazat Tuhan. Sudah ada dah hazat Tuhan. Lepas tu saat ni lah, ketika nak tercabut nyawa tu, itu pun sudah ada. Yang kedua, yang ketiga, ketika di alam barzah itu, alam kubur tu ada juga azab. 3. Bangkit pula di padang mahsyar, di hari akhirat itu 4. Hak terakhirnya neraka. Kalau kita tidak masukkan hak dunia ni, maka jadi 4. Maknanya ketika nyawa berada di halqum tu ada dah sedikit. Tapi itu tidaklah sekuat akhirat lah. Hak sebenarnya, hak orang panggil kemuncak, itu memang neraka lah. Baik, azab kubur ni pun teruk juga. Tapi tidak seperti neraka. Tidak seperti neraka. Itu maksud. Jadi kena faham lah perkara itu. Jadi hak ni kalau dalam tafsir dia sebut ni akhirat. Ini akhirat kan? Baik. Seterusnya wa an Mu'alla bin Ziyad qala sa'ala al-Mughirah bin Makhadish al-Hasan al-Basri faqala ya Aba Sa'id kaifa nasna'u bimujalasati aqwam hahuna yuhaddithunana hatta takadu qulubuna an tatira. Diriwayatkan daripada Mu'alla bin Ziyad qala, dia telah berkata, dia kata Mughirah bin Mukhadish telah bertanya Hasan Basri, ni salah seorang tokoh tabi'in salah, tanya Hasan Basri. Apa dia tanya? Faqala, itu mana faqala al-Mughirah. Mughirah tanya, ya Aba Sa'id, itu kunyah Hasan Basri Aba Sa'id. Wahai Aba Sa'id, bagaimana yang kita nak lakukan? Bagaimana yang tindakan kita bila kita berada dalam satu majlis, satu kaum, dalam satu majlis beberapa orang lah, sini dia sebutlah, yuhaddithunana, mereka bercakap-cakap dengan kita, duk bercakap dengan kita, sehingga percakapan dia tu, isi kandungan percakapan itu, sehingga hampir-hampir hati kita antatira, jadi tak tenang. Antatira tu jadi tak tenang. Marah tu mana tak tenang. Tatira asa hati kita jadi terbang, tidak tenang. Tu. Lagu mana? Molek kau kalau kita berada dalam satu majlis, tak kiralah majlis apa, hati kita jadi tak tenang. Sedangkan ketenangan itu dituntut dalam agama. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Selepas ni kita akan bincang. Sedangkan dalam agama kita ada satu sukatan dia panggil khauf, kena ada perasaan takut pada Allah tu. Jadi hak manusia takut dengan tenang tu lagu mana? Nampak macam berbeza dan berlaku orang panggil iddat pertemuannya tu. Dalam satu masa Allah kata ingat pada aku jadi tenang. Tapi ingat pada akhirat jadi takut. Lagu mana? Tak mana sana. Tak apa kita baca. Lepas ni kita bincang sedikit lah. Jadi bila Mughirah bin Mukhadish tanya Hasan Basri, ya telah kemana? Boleh ke tidak? Bagaimana tindakan kita? Kita nak buat bagaimana? Kalau kita berada dengan satu kelompok orang, mereka duduk bercakap-cakap dengan kita tu, akhir sekali kita jadi antatira, kita jadi tak tenang. Melahaya begitu dah keadaan tak tenang. Apa jawab Hasan Basri? Hasan Basri kata, ayyuhas syekh, wahai syekh, sebab Mughirah ni orang hebat juga. Dia kata, tuan, ayyuhas syekh tu kalau kita nak terjemah, wahai tuan, innaka wallahi, sesungguhnya engkau, wallahi demi Allah, la antas haba aqwaman yukhawwifunaka hatta tudrika amna khairul laka min an tashaba aqwama yu'amminunaka hatta talhaqaka al-makhawif. Wahai tuan, sesungguhnya tuan demi Allah, sesungguhnya tuan bersahabat dengan satu kelompok manusia. Mereka menakutkan tuan sehingga yukhawwifuna, dia sebut perkara yang menakutkan sehingga tuan rasa tentram. Rasa tentram, rasa tenang. Khairul lak, itu lebih baik bagi tuan daripada tuan bersahabat dengan sekelompok orang. Mereka menenangkan tuan, dia bercakap kau yang tenang sahaja, sehingga akhirnya tuan rasa takut. Kedok maksud dia ni dalam lah, kata maksud dia begini. Pertama sekali sebelum faham ni, sebab ana rujuk dalam beberapa syarah lah.
Dia gini maksud dia. Kalau kita tengok dalam mereka, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hendaklah kamu ingat kepada Allah, hati kamu jadi tenang. Jadi ingat pada Allah ni maknanya ingat pada hari akhirat. Ingat pada azab neraka, jadi tenang. Ingat pada Allah, ingat pada ganjaran, ingat pada balasan kalau buat buruk, tu dia panggil zikrullah. Dia boleh jadi tenang. Jadi hak suruh takut tadi, lagu mana? Innama yakhshallah min ibadil ulama misalnya. Ulama sebenar adalah ulama yang ada khasyatullah. Ciri ulama akhirat dalam Quran sebut, ciri ulama akhirat adalah ulama yang ada khasyatullah, yang takut pada Allah, bukan yang takut pada majikannya. Kalau takut pada majikan ini bukan ulama akhirat. Ini ulama tak tahulah ulama dari mana ni. Kalau Hamka dia kata ni ulama waris satu Belanda, ni ulama warisan Belanda. Tu kalau Hamka lah. Hamka kata kalau ulama takut pada majikan sehingga tak berani nak menyatakan kebenaran, ini ulama waris satu Belanda. Ini ulama yang dibenihkan, yang dibela oleh Belanda. Hasil warisan Belanda. Baik. Jadi maknanya dari satu sudut, takut tu satu nilai dalam agama. Sehingga ulama sebenar mesti ada ciri khasyatullah. Jadi hak tenang tu bagaimana? Di sinilah yang dimaksudkan oleh Hasan Basri ni. Bila jadi ketenangan itu hak orang panggil ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingat pada Allah boleh menjadikan ketenangan. Jadi tenang tu mari, langkah pertamanya sebelum tu dia takut dulu. Orang sentiasa takut dia akan baca Quran, dia buat lama kelamin Allah hadiahkan kepada dia mutmainnah, amnan, ketenangan. Dia tak takut lagi. Tetapi keadaan itu, makam tenang itu, makam mutmainnah, kita guna istilah dia. Makam mutmainnah itu tercapai hasil daripada takut. Dan hasil bertakut itu dia akan buat semaksimal mungkin ibadat kepada Allah yang merupakan zikrullah. Bila sampai satu tahap, jiwa jadi tenang. Tapi bermula dengan takut. Orang takut kepada Allah ni dia jadi tenang. Sebab itulah ulama kata, takut kepada Allah, kita akan berusaha melakukan amal ibadat supaya kita betul-betul kita rapat dengan Tuhan. Wabtaru ilaihil wasilah. Kamu carilah jalan untuk mendekatkan diri pada Allah. Orang yang takut ialah orang yang cari jalan supaya dia dekat dengan Allah dengan melakukan ibadat sunnah sebanyak-banyaknya. Ulama kata beza orang takut pada harimau. Orang takut pada harimau, binatang buas ni, dia akan mengelak diri daripada sejauh-jauhnya dengan binatang. Kalau boleh tak usah tengok pun. Tapi orang takut pada Allah ni, dia akan cari jalan untuk melakukan ibadat sebanyak mungkin. Kesan dia ke dia? Allah hadiah ketenangan kepada dia. Dan ketenangan ni ulama kata dia tidak boleh dibeli dengan wang ringgit, tapi dia boleh dicapai dengan melakukan sunnah Nabi SAW. Itu yang dimaksudkan. Jadi, bila kita faham konsep itu, baru kita boleh faham ni kata-kata Hasan Basri ni. Cuba perhati semula. Bila Mughirah bin Mukhalid tanya dia, kita duduk bersama dengan satu puak, dia pun bercakap dengan kita, tapi hati kita jadi tak tenang akhir. Kata Hasan Basri, tak molek gitu. Hak moleknya, bila kamu berada bersama satu kelompok, dia menakutkan kamu. Menakutkan kamu, dia cerita hari akhirat. Kalau duduk dengan dia agak ingat ke akhirat semua. Duduk dengan dia ingat ke azab semua. Kalau makan agak ingat Tuhan bismillah. Ni rezeki Tuhan ni kena bersyukur. Makna dia sentiasa mengingatkan kita supaya takut pada. Akhir sekali, kita kecapai makam mutmainnah. Jadi tenang kita. Ni tak sebenarnya. Sebab ada kadang-kadang kita berkawan dengan orang ni, tak ada bunyi akhirat langsung. Tak ada bunyi. Tak pernahlah dia memperingatkan kita kepada solat. Dia tak pernah mengingatkan kita kepada hari akhirat. Ada setengah orang. Hidup happy semua. Hak ni tak molek. Itu yang dimaksudkan oleh Hasan Basri. Kalau seseorang tu kamu berkawan dengan dia, seorang kau kelompok ramai, dia dah sebut benda-benda tenang ya semua. Sehingga akhirnya kamu jadi takut. Takut mana? Takut tak selamat hari akhirat. Dia sebut benda. Nampak benda happy semua hidup. Tak ada langsung peringatan kepada hari akhirat. Tak ada unsur menakutkan. Tak pernah dia timbulkan kita takut pada hari akhirat, takut pada dosa. Tak pernah. Tu. Akhir sekali, sampai satu tahap, kamu jadi takut. Orang-orang lagu ni, anda tengok dalam syarah.
Bila di akhir hayat dia dia menyesal, dia takut tak ada ngomong, dia nak berobat, takut sampai mati takut. Apa tu? Sebab dia tenggelam puluhan tahun dalam hidup happy di dunia tanpa ingat pada hari akhirat. Itu yang dimaksud oleh Hasan Basri. Bahaya tu ada tak? Sebab tu kalau kita sayang dengan orang baik ni pengalaman, anak cerita pengalaman. Ni anak pujilah dia. Anak tak sebut nama dia. Dia ni bukan berlatar belakang agama, tapi minat agama. Dan dia ngaji sama. Kita duk sayang dengan dia ni kan. Dua kali anak berarti. Ni unsur baik, banyak lagi yang baik lain. Suka tolong orang tu memang lah. Antara kebaikan yang anda boleh puji, kita nampak, kita duk perhati. Dia tak pernah bercakap keburukan orang. Anak sayang dengan dia 10 tahun lebih tu. Dia orang biasa, bukan atau ustaz, tapi dia tak pernah bercakap. Tu yang pertama. Yang kedua, kalau orang sebut keburukan orang lain depan dia senyap dan dia senyap. Dia tak kecil. Jadi orang tu pun mikir pesen dia. Ada duk perhati lama, kata baguslah dia ni. Dia ni kira orang profesional lah. Tu. Makna orang-orang lagu ni kan, bila orang lain duk sebut tentang keburukan orang lain, dia senyap, kita jadi ingat tu tu maksud dia ni. Orang-orang lagu ni boleh buat saing dunia akhirat. Boleh buat saing dunia. Pakai akhirat. Tu maksud Hasan Basri. Ni antara kata-kata hikmah Hasan Basri. Maknanya kalau anda nak ubah dalam bahasa Kelantan kita, saing ni ramai, saing kedai kopi ni ramai. Nak cari sahabat terbaik. Tak boleh buat saing buah, buat saing duduk mengelah, duduk apa tu banyak kan. Nak cari, kita kena cari saing yang boleh mengingatkan kita kepada hari akhirat. Dia akan timbul ketenangan. Sebab takut kepada Allah sehingga merubah kehidupan kita, dia memberikan ketenangan. Itulah yang dimaksudkan oleh Hasan al-Basri rahimahullah. Habislah di situ kan. Kemudian kita terus pergi kepada al-mujibul ashir, prinsip yang terakhir, yang ke-10. Ini agak panjang, saya ambil selalulah kita ambil setakat yang sempat. Mungkin rasanya satu sesi lagi kalau habislah. Okey, kita ambil dulu ni. Okey, prinsip keselamatan hari akhirat yang terakhir adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Suruh orang melakukan perkara ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, dan larang orang melakukan perkara munkar. Orang panggil prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Dan prinsip inilah yang sangat subur dalam kehidupan sahabat. Kalau kita banyak itulah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas kan. Kalau kita perhati ayat itu sampai akhir, kamulah asal ayat ni turun pada sahabat lah. Kamu tu mana sahabat? Kamu adalah generasi terbaik yang Allah pernah keluarkan di muka dunia. Apa sifat besar yang ada pada sahabat sehingga dinobatkan generasi terbaik? Apa ni? Kuntum khaira ummatin ukhrijat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sifat besar Allah sebut dalam Quran. Kamu suruh orang buat benda baik, kamu larang orang buat benda munkar. Sahabat ni hak ni memang dominan, subur. Sehingga kalau kita tengok dalam kitab, ingat ada cerita hari Khamis dia panggil. Peristiwa hari Khamis. Kalau kita baca dalam sejarah, Hani ingat lagi sampai hari ni ingat lagi. Masa ngaji di sekolah dulu, guru sejarah Islam ada sebut, ayahnya Hajjah ni zalim ketika dia serang serang Madinah. Peristiwa insiden dengan Abdullah ibn Zubair kan. Bila dia serang tu, dia melibatkan Madinah juga lah. Bila dia pergi serang Madinah, disebut gitu. Dia menghalalkan Madinah beberapa hari. Beberapa hari. Ada sebut 2 hari, ada sebut 3 hari. Peristiwa ni disebut sebagai insiden hari Khamis. Beberapa hari, setengah kata 2 hari. Apa kesannya? Makna dia beri kebebasan kepada tentera dia untuk rogol perempuan Madinah ni. Setengah kata sehari, riwayat sehari pada. Kesah tu saja. Katanya disebut 2,000 yang mengandung. 2,000 perempuan. Ada disebut gitu. Gua nak pernah sebut saja. Kita dengar hal tu gara Allah berciulat taik pada Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Itu bahasa Kelantan. Jari-jari yang guna tu. Taik parut yang guna tu. Bocih habis ke? Tak boleh nampak. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Padahalnya pada waktu tu sahabat lama lagi.
duduk di Madinah. Sahabat ramai lagi. Berdasar pada ayat tu setengah ulama kata tak mungkin sahabat tak bangkit menentang dia. Sebab sahabat ramai, ada yang sokong Hajjaj. Pasal tu ada walaupun tak ramai dah, tapi mak ada lagi. Tak ada sebut sahabat bangkit. Hak tu sahaja ulama kata pada dah. Sebab sahabat ni sifat dia ke dia? Tadilah. Mana dia suruh orang buat benda baik. Kalau benda mungkar, dia sanggup mati. Kerana nak lawan kaum mungkar. Tiba-tiba dia boleh benarkan Hajjaj, halalkan perempuan Madinah. Siapa ada disebut dari riwayat ana baca terkejut sampai 2000 mengandung. Mana sebebas-bebasnya dia rogo perempuan. Dalam kitab ada sebut, guru ana sebut, dia guru ana sebut ayatnya zalimnya Hajjaj. Tak ada zaman kita guru ana kata sezalim. Padahal cerita tu tak betul. Karut cerita tu. Benda-benda gitulah kita kena tahulah. Ya. Panglima Yazid. Panglima Yazid. Dia berkait belakang tu. Dia naik dia ke Yazid, anak siapa pula dia tu? Anak Muawiyah. Muawiyah ni anak siapa pula? Abu Sufyan. Habis daripada tu anak pak cucu. Kalau kita tengok kan, berjujuk perawi Syiah. Itu perawi Syiah. Benda-benda gitulah. Jadi hak anak-anak sebutnya bahawa amar ma'ruf nahi munkar tu betapa besarnya dalam konteks sahabat sehingga ulama kata tak mungkin. Kalau kita tengok secara logik, secara dirayah, tak mungkin peristiwa itu berlaku. Tak mungkin. Sahabat sanggup mati tu kalau gitu tu. Masalahnya anda baca dari kitab khusus pula bicara, dia kata Hajjaj ni orang saleh. Orang saleh. Abu Bakar itu satu hal. Waktu pun kena bincang juga waktu tu. Tak apalah kuku mana pun. Memang disebut gitulah. Sebab tu ada ulama kita, ada ulama biarlah kalau kita terima pandangnya itulah. Muka ramai juga sebut gitu dah. Dia kata kalau kita tolak, kalau kita terima Hajjaj ni teruk seperti itu, lagu tu lah orang yang berbagi Quran. Tu Quran kamu. Orang lagu tu yang berperanan besar dalam berbagi Quran. Okey, buruk Quran tu. Dah lah orang yang sahabat Quran sebelum Hajjaj tu sahabat tu teruk-teruk belakang ubah Quran. Macam-macam banyak perkara lah. Jadi kena beringat sikit. Kalau Syiah ni kalau kita perhati orang yang dia serai tu mesti ada peranan besar dalam agama. Kena tahu tu. Dia tak serai tukar-tukar kebun ni sahabat ni. Dia Syiah ni memang dia cerdik juga. Gitulah. Ana ambil perenggan pertama saja. Wa huwa min sya'airil Islamil azimati wa a'malihi al-jalilah. Wa simami najatil ummah. Wa samam tu bagi data silat. Wa samami najatil lil ummah. Bal min a'zami mujibati najatiha minal halat. Konsep amar ma'ruf nahi munkar ni adalah antara syiar Islam yang terbesar dan merupakan kerja-kerja yang sangat mulia dan merupakan kemuncak kejayaan untuk umat. Kalau kita nak berjaya hari akhirat, kena tanam, kena latih diri biar ada semangat amar ma'ruf nahi munkar, mengikut kadar kemampuan kita. Bal min a'zami mujibati najatiha minal halak. Bahkan amar ma'ruf nahi munkar termasuk sebesar-besar jalan yang boleh menyelamatkan manusia daripada kebinasaan di hari akhirat. Tu terjemah dia gitulah. Lebih kurang dengan belakang tu anda terjemah tu bahasa kita hak mudah untuk mudah faham. Jadi amar ma'ruf nahi munkar. Jadi insya-Allah tajuk ni kita bincang untuk sesi akan datang. Jadi anda duk kira-kira tadi tu untuk satu sesi lagi belum tentu lagi habislah ni. Tapi kita cuba berhabislah. Jadi makna untuk selepas ni kena kitab lain lah pula tu. Anda maklum minggu depan lah. Lagu mana kitab dia nak guna selepas ni tu, hak tu kena maklum minggu depan. Kita berhenti setakat tu dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.